Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim al-azizil hakim. Wa ba'du, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati, moga-moga semuanya dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, insyaAllah kita sambung sedikit pembacaan kitab Safinatun Najah, kitab pengajian fiqh kita insyaAllah dengan kadar masa yang ada pada hari ini seperti biasa. InsyaAllah dengan sempena berada dalam bulan Ramadan, kita pun insyaAllah tidak akan panjang sangat. Semoga kita adalah sedikit sebanyak juga pengajian yang berkaitan dengan menuntut ilmu, dan masa yang lain insyaAllah kita boleh lapangkan untuk kita guna untuk kita melebihkan kepada pembacaan Quran dan juga berzikir dan berdoa insyaAllah. Hari ini insyaAllah kita akan masuk pada bahagian yang Kitabut Taharah, kitab suci, kitab bersuci. Kitabut Taharah, ini kitab bersuci, cumanya kalau ikutkan dalam muka surat kita ni, di muka surat yang 8, muka surat yang 8, tuan pengarang kita memulakan dengan berbincang tentang tanda-tanda baligh dulu, tanda-tanda baligh, alamatul bulugh, alamatul bulugh. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Faslun alamatul bulughi thalathatun. Tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha wal ihtilamu fi dzakari wal untha li 9 sinina wal haidu lil untha li 9 sinina. Kita baca dulu terjemahannya. Fasal pada membincangkan mengenai tanda-tanda baligh. Fasal pada membincangkan mengenai tanda-tanda baligh. Okey. Faslun alamatul bulugh. Fasal alamat bagi baligh. Tanda-tanda baligh, alamatul bulugh, tanda-tanda baligh bagi seseorang itu ada 3. Tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha. Yang pertama, sempurna umur 15 tahun. Menurut dia buat terjemah tu menurut kalender Islam, bagi lelaki dan perempuan. Kemudian yang keduanya, bermimpi, yakni sehingga keluar air mani bagi lelaki dan perempuan, ini pada umur mereka sempurna 9 tahun menurut kalender Islam. Ketiga, haid, al-haidu lil unsa, haid bagi perempuan pada umur setelah dia sempurna 9 tahun menurut kalender Islam. Okey, baik. Yang pertama, kita sebut tentang al-bulugh ni dulu. Kita ada perkataan yang selalu kita dengar dalam pembacaan kitab fiqh ni, sebut al-mukallaf. Al-mukallaf ataupun at-taklif. Al-mukallaf ini kebiasaannya dia akan sebut dua lah, ataupun dua ciri ataupun syarat utama seseorang tu
akan menjadi mukallaf disebut al-aqlu wal bulugh, berakal, ini akalnya sempurna, dan bulugh, ataupun kita sebut baligh, baligh, dengan dengan erti kata perkataan balagha maksudnya sampai, telah sampai ataupun telah cukup, balagha. Jadi cukup apa kan? Ini cukup umur, telah cukup umur untuk mencapai mukallaf ataupun cukup umur untuk mencapai taklif. Ketika akalnya sempurna dan kemudian balagha ataupun telah mencukupi umur ataupun mencapai had yang disebut al-bulugh ataupun al-baligh. Jadi yang dimaksudkan dengan balagh ni ataupun balagha ataupun bulugh ni ataupun baligh ni, baligh isim fa'il kan, orang yang baligh. Al-bulugh tu masdar ni menunjuk pada peristiwa ataupun kejadian cukupnya tadi. Jadi untuk cukup umur ini, untuk cukup umur ini telah sampai level ataupun telah sampai had umur yang dikatakan mukallaf. Maksud mukallaf, dia sudah layak untuk diberi kebertanggungjawaban, untuk menanggung segala perbuatannya dari segi pertimbangan agama. Itu maksud mukallaf. Segala perintah Allah sudah mula akan ditanggungjawab, ditanggung sendiri oleh tuan tubuh. Kalau dia buat dosa, maka dosa akan mula dicatatkan kepada kita panggil umur ataupun had baligh ataupun had mukallaf tadi. Mukallaf. Jadi segala perintah Allah telah mula dicatat ke atas individu itu. Kalau ditinggalkan yang wajib, akan dicatatkanlah sebagai dia telah meninggalkan perintah. Kalau dia melakukan perkara haram, maka tidak lagi ditanggung oleh walinya ataupun ibu bapanya. Dia sudah bertanggungjawab untuk dirinya sendiri. Yang ini dibuat, dosa tu akan dipertanggungjawabkan kepadanya sendiri. Jadi di sisi mazhab Imam Syafi'i, bahkan kebanyakan mazhab-mazhab yang lain pun, dari segi tanda baligh ini ada tiga. Disebut tanda tu, alamat ni, ada tanda ni barulah ada baligh. Sekiranya tak ada, maka tak ada lagi lah. Ingat masa sekolah menengah dulu kan, tingkatan 1 dan 2, biasanya ustaz-ustaz masuk kelas mengajar, tak tanya soalan. Sebab kita pun tak pernah belajar kitab secara tersusun ataupun kitab secara merujukan kitab-kitab yang muktabar ni lah kan. Jadi bila ustaz tanya apa tanda seseorang tu sudah baligh, sudah bertanggungjawab, akan menanggung dosa, perlu menanggung kewajipan yang diperintahkan oleh syarak. Yang ni jawab tumbuh misai, yang ni jawab ada yang kawan-kawan jawab ada bulu kaki lah. Semua tu, ataupun ada yang tu kata yang laki keluar nampak halkum, itu semua tu bukan, itu tak dikira lah. Okey, tanda yang dianggap sebagai tanda yang betul-betul ditimbang dari segi syarak ni ada 3 ni. Kita ingat 3 ni insya-Allah lah, terutamanya kepada ibu dan bapa lah, yang sangat penting perkara ini untuk ibu bapa supaya dia boleh menyampaikan maklumat ni sedikit sebanyak kepada anak-anak dia dalam peringkat ataupun dengan kaedah kita akan sebutlah contoh yang ada dalam kalangan amalan para sebahagian ulama lah. Jadi tandanya ada 3 saja, 3. Salah satu daripada 3 wujud, maka telah capailah umur orang tu, sudah dianggap mukallaf, telah sampai mukallaf. Jadi kita dah sebut makna bulugh, yakni sampai seseorang tu kepada had mukallaf, telah menjadi mukallaf, telah bertanggungjawablah dia, taklif ke atas dirinya. Jadi petanda-petanda yang menunjukkan kita ada alamat ini, maka dia tu tanda telah sampai kepada had taklif, dengan syarat ada akal lah, dengan syarat ada akal. Ada 3 tandanya. Yang pertama, sempurna umur 15 tahun, tamamu 15 sanatan fi dzakari wal unsa. Sempurna umur 15 tahun bagi orang lelaki pun sama. Syarat tanda yang pertama ni berkongsi, orang lelaki dengan perempuan sama saja dalam tanda ini. Itulah cukup umur 15 tahun. Dalam terjemahan tu disebut dengan tahun Islam lah. Maksud dengan kalender Islam ni tahun Qamariyah. Qamariyah maksudnya bulan kiraan bulan Islam ni lah. Okey.
Cuma kita sebut jugalah, bila sebut apa kalender Islam ni, dia lebih dikenali sebagai kalender Islam tu, fahamlah kita kan. Cuma tidak bermaksud kalender yang lagi satu tu, walaupun disebut kalender Masihi, tidaklah bermaksud dia tidak bertepatan dengan syarak. Tu kita kena faham jugalah tambahan perkara ni. Saya ingat apa ni faedah ni, di luar sikit tajuk. Saya teringat ada satu kupasan oleh Syekh Ali Jumaah hafizahullah. Dia menyebut tentang kedua-duanya adalah perkara yang ditentukan oleh Allah SWT, dan ianya adalah perkara yang syar'i. Sebab apa? Sebab kedua-duanya bulan dan matahari Allah Ta'ala jadikan sebagai untuk perkiraan, untuk al-hisab, dan setiap satu tu ada kegunaan dia sendiri. Cumanya yang bergantung pada bulan ni lebih kepada dan sangat dekat kepada susunan aturan ibadat. Adapun yang melibatkan matahari, dia lebih kepada susunan aturan kehidupan duniawi. Seperti orang cerita orang sebelum ni menggunakan kiraan pergerakan matahari itu untuk susunan menanam, untuk musim-musim, untuk menanam tanaman. Jadi kesemuanya adalah daripada Allah Ta'ala belaka dan daripada syarak belaka. Cuma memanglah kita ikut kalender hijri, maksudnya daripada hijrah. Jadi kiraan untuk 15 ni dan melibatkan hukum-hukum, biasanya yang melibatkan hukum-hukum Islam yang lain seperti tempoh iddah dan sebagainya, memang kita kena rujuk. Begitu juga persoalan haul zakat dan sebagainya, kita akan ikut kalender hijri, kalender hijri. Jadi yang kata sempurna 15 tahun tu macam mana? Kiranya seseorang anak itu daripada dia lahir itu sehinggalah dia mencapai umur 15 tahun ni, tidak ada datangnya haid, yang tanda yang kedua, dan tidak ada juga tanda yang ketiga, tanda yang kedua dan ketiga ni, haid ataupun keluar mani, tidak ada langsung. Kita tengok, dan dia sendiri sebagai tuan badan dia tunggu tak ada keluar mani dan tiadanya datang haid. Jadi dia duduk, mungkin setengah orang, Ustaz saya belum lagi. Boleh jadi berlaku sampai 15 tahun pun belum keluar lagi, belum ada tanda haid lagi, belum ada tanda keluar mani lagi. Jadi dia mungkin beranggapan kata dia belum lagi menjadi seorang yang mukallaf. Ini salah faham. Sebenarnya sekiranya tiada dua tanda itu, masih boleh dikira sebagai mukallaf dengan tanda yang pertama ini, itulah cukup. Dia panggil tamamu khamsa asyrata, cukup 15 tahun. Cara nak kira cukup tu macam mana? Dia memang secara tahdidi, dalam rujukan mazhab Syafi'i dia akan sebut kiraannya kiraan tahdid. Yang ni tahdid maksudnya tepat, mesti cukup 15 tahun tepat. Sekiranya dia panggil al-bulughu bis-sin, dia baligh dengan tahun. Sebenarnya dia tak baligh dengan dua tanda tu. Jadi dia ni masuk kategori baligh dengan tahun, maka mestilah kiraan yang tepat. Maksud tepat tu dikira start bermula, disebut oleh Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam syarah beliau, syarah Nailur Rajab disebut. Permulaan kiraan itu bermula daripada sempurna keluar tubuhnya daripada perut ibunya. Dia keluar tu sempurna, dia infisal, terpisahnya bayi itu daripada perut ibunya. Start daripada situ kita kira. Dan kita kira by jam lah, daripada jam itu start daripada situ. Kita tengoklah 15 tahun hijri yang berikutnya, sekiranya belum ada tanda yang mani ataupun haid, dia sudah dikira mukallaf dengan cukupnya 15 tahun tadi. Contohlah kan, dia lahir tu 1 Muharram pukul 2 tengah hari. Jadinya tiada sebarang tanda yang melibatkan yang dua tadi. Tetapi bila sampai saja 1 Muharram, kita bagi tu 14.00 contohnya, kemudian sampai saja 1 Muharram 14.15 contoh, cukup 15. Jadi pagi tu dia belum mukallaf lagi lah, sebab belum cukup pukul 2 lagi. Sampai saja pukul 2, dia sudah bermula jadi orang yang mukallaf. Maksudnya solat zuhurnya itu sudah menjadi satu yang wajib ke atas dirinya. Kalau dia tinggal solat zuhur tadi, dia akan tinggal dalam keadaan dia sudah menanggung dosa, akan meninggalkan solat yang fardu ke atas dirinya tadi. Inilah yang dimaksudkan dengan al-bulugh bis-sin, cukup umur dengan tahun, cukup umur dengan tahun. Jadi kiraan dia tersebut dengan
permulaan kiraan daripada terpisah daripada keluar daripada perut ibunya, sehinggalah cukup 15 tahun tahdidan, secara tepat. Okey, itu yang pertama. Baik. Tanda yang kedua, sekiranya kita dah sebut tadi, ni salah satu saja sudah memadai untuk menjadikan seseorang itu mukallaf. Bukan kena ada tiga-tiga lah. Salah satu saja sudah mencukupi. Yang keduanya wal ihtilam fi dzakari wal unsa. Supaya nak sebut tadi, yang cukup tahun itu sama saja bagi lelaki dan perempuan. Maksudnya orang perempuan pun sama. Kalau dia 15 tahun belum ada haid lagi tetapi dah cukup 15, start 15 tu dah jadi mukallaf. Orang lelaki pun sama, daripada sebelum 15 tahun itu tak pernah lagi berlaku keluar mani, maka dah cukup 15, tetap dikira mukallaf. Dia tak boleh buat alasan saya belum haid lagi. Tak ada. Baik. Yang kedua, al-ihtilam. Ihtilam ni daripada perkataan mimpi lah. Mimpi. Tapi dia bukanlah bermaksud mimpi itu. Ini kita nak tunjuk contoh. Ini kita contoh bagaimana ilmuwan Islam kita tunjuk contoh yang baik dalam apa dia panggil berbicara. Kebiasaannya perkara-perkara yang kita anggap ianya agak malu untuk kita sebut, dia panggil benda yang biasanya melibatkan kemaluan, melibatkan perkara-perkara yang biasanya perkara-perkara itu tidak dizahirkan pada orang, melibatkan soalan hubungan lelaki dan perempuan, semua tu dia ada kalimah yang sarih kita sebut benda itu. Tetapi kita lihat adab yang ditunjukkan oleh Islam, kita tak akan sebut perkataan itu secara sarih ketika percakapan biasa. Dan sekiranya kita menggunakan lafaz kiasan pada dia pun sudah boleh difahami, maka itulah yang terbaik. Sebab kita Islam ni Rasulullah SAW ajak supaya tidak bercakap, tidak menyebut perkara yang kita kata perkara yang aib, itulah perkara yang disebut perkara lucah dan sebagainya. Itulah adab kita orang Islam. Di para ulama kita pun dalam bab mengarang, sekiranya boleh memilih lafaz ataupun perkataan yang tidak secara langsung, kebiasaannya kita akan pilih. Tetapi sekiranya perlu, lebih-lebih lagi dalam situasi ta'lim, situasi mengajar, perlu menyebut anggota-anggota tu secara sarih, perlulah sebut supaya sampai fahamnya. Jadi kita tengok keadaan lah. Tapi ihtilam ini asalnya perkataan dia pada mimpi. Tapi mimpi kat sini bermaksud isyarat ataupun kiasan kepada khurujul mani, keluarnya mani. Keluarnya mani. Baik. Jadi al-ihtilam fi dzakari wal unsa li tis'i sinina, bagi yang mencukupi 9 tahun. Ini kita tahu katakan. Jadi perkataan ihtilam ini daripada perkataan mimpi, tetapi bermaksud mimpi yang khusus, yakni apa yang dilihat ataupun mimpi yang kebiasaannya datang kepada seseorang itu, mimpi yang melibatkan hubungan lelaki dan perempuan, lalu kesan daripada mimpi itu akan berlakulah keluarnya mani. Okey, ataupun tanpa mimpi tetapi keluar mani, sebab ada juga situasi dari segi badan seseorang itu, proses badan biasa, dia tidur, lepas tu maka berlakulah keluar mani tadi walaupun tanpa mimpi. Ataupun lagi satu, biasa orang tanya soalan yang orang buat perkara yang di sisi kebanyakan ulama kita mengatakan hukumnya haram, orang yang mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri. Adakah dikira juga? Ya, termasuk sekali. Termasuk sekali sekiranya budak itu dia melakukan perbuatan yang dicegah tadi lalu keluar mani, maka telah dikira telah sampai had umur balighnya tadi. Sebab apa? Sebab telah wujud tanda yang kedua, itulah tanda keluar mani. Jadi Tuan Syekh sebut keluar mani ini akan dikira keluar mani itu keluar yang valid. Maksud valid itu keluar yang menyebabkan seseorang itu akan dicatat sebagai mukallaf apabila dia telah berumur 9 tahun. Apabila dia telah berumur 9 tahun. Pun sama, 9 tahun itu 9 tahun Hijri. 9 tahun Hijri. 9 tahun Hijri maksudnya kalau kata berlaku keluar mani itu sebelum 9 tahun. Contohlah kalau berlakulah, kalau perkara yang boleh berlaku ni, kebarangkalian tu banyak, walaupun mungkin dari segi kajian saintifik dan sebagainya badan itu
belum boleh wujud perkara tersebut. Tetapi kalaulah berlaku keluar cecair dari kemaluan anak itu dan sifatnya cukup sifat bila kita buat uji kaji ataupun tak perlu sampai buat uji kaji lah, kita tengok sifat tu dia panggil sifatnya memenuhi sifat air mani. Jadi umur baru 8 tahun qamariah, adakah anak ni dikira sebagai baligh? Tidak. Sebab dia belum cukup limit 9. Kita letak 9 tahun hijri. Jadi sebarang keluar mani selepas 9 tahun hijri, maka kira baligh lah. Jadi kalau keluar ketika umur 10 tahun ataupun keluar ketika umur 11 ataupun 12 dan sebagainya, maka anak itu perlu tahu ataupun orang itu sendiri dia perlu tahu bahawa dia telah menjadi seorang yang mukallaf. Pada tarikh tersebut, pada bermulanya detik keluar itu, maka dia dah perlu wajib mandi, dan dia kena mandi, lepas tu dah dia wajiblah solat ke atasnya start daripada tarikh tersebut. Segala yang ditinggalkan ketika umur itu wajib diqada lah. Maksudnya sebab apa? Dia telah bermula tempoh mukallaf, dia telah bermula ataupun had taklifnya. Okey. Cuma yang 9 tahun ini, sekejap lagi kita akan sebut juga pada tanda yang ketiga, itulah pada tanda haid tadi. Dia bukan tahdid, dia bukan semestinya fix 15 tu tepat-tepat dengan jam. Dia sebut takribi. Takribi maksudnya anggaran. Bila kita sebut anggaran, kalau berlaku kurang beberapa hari sebelum daripada cukup 9, masih lagi dikira sudah cukup untuk menjadikan dia seorang yang mukallaf. Kita bagi contoh, dia lahir 1 Muharram juga 1400. Jadi dia akan cukup umur 1 Muharram 1409. Dia akan cukup 9 itu pada 1 Muharram 1409. Tetapi keluarnya mani itu berlaku pada Zulhijjah 1408 tu, bulan Zulhijjah kan, tak cukup lagi, lebih kurang berapa hari saja. Jadinya keluarnya pada tarikh kita ambil 20 Zulhijjah 1408. 20 Zulhijjah 1408 tu berlakunya keluar mani. Kita bagi contoh siap-siap yang ketiga tadi, turunnya haid. 20 Muharram 20 Zulhijjah itu, ini 10 hari lagi nak cukup dia panggil 9 tepat itu dah keluar. Macam mana ni nak kira sudah mukallaf ke belum? Ya, sudah dikira. Sebab yang 9 itu tidak semestinya tepat cukup 9 baru dikira. Dia sebut takribi. Takribi maksudnya anggaran menghampiri 9 tahun itu sudah sudah dikira sebagai mencukupi untuk menjadikan seseorang yang keluar mani itu mukallaf. Dari segi anggarannya disebut lebih kurang 16 hari. Sebab mengambil kira bagi untuk orang perempuan yang haid, dia dikira sebagai sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci. Jadi dianggap tempoh itu dengan kiraan 16 hari. Jadi 16 hari sebelum cukup 9 itu, dalam limit anggaran 16 hari sebelum cukup 9 tepat, sudah termasuk sebagai tempoh yang dikira sebagai sah untuk seseorang tu dikira mukallaf sekiranya berlaku keluarnya mani tadi. Jadi itu yang kedua, itulah keluar mani. Yang kita dah sebut keluar tu sama ada dengan mimpi ataupun dengan tanpa mimpi tetapi keluar ketika tidur, ataupun keluar dengan jalan yang dikatakan jalan yang ditegah oleh syarak inilah, menurut pendapat kebanyakan ulama, itulah mengeluarkan mani dengan sengaja. Maka sekiranya setelah mencapai umur 9, 10 dan sebagainya, maka telah dikira sebagai mukallaf. Telah dikira sebagai mukallaf. Telah bermula detik seseorang tu dikira sebagai mukallaf dan wajiblah menanggung segala perintah-perintah Allah Ta'ala atas dirinya sendiri. Okey. Baik, yang ketiga, tanda yang ketiga al-haidu. Haid. Haid ini biasanya kita akan bincang dan sebut pada tajuk haid dan nifas lah. Tetapi Tuan Syekh sebut juga, Tuan kita sebut sebab ini tanda bulugh, tanda baligh tadi, tanda mukallaf tadi, tanda baligh. Yang ketiga adalah al-haid. Haid seperti biasalah, darah, kitaran darah bulanan, ataupun kalau tak bulanan pun kita sebut kitaran lah, kitaran darah kebiasaan yang datang kepada wanita ini
yang mana itu tanda proses normal bagi orang perempuan dan keluar ketika dalam keadaan dia sihat lah. Maksud sihat tu kan, darah tu adalah darah yang normal, darah yang normal bagi orang perempuan, yang keluarnya daripada pangkal rahim tadi pada masa-masa yang khas. Sebab maksudnya masa khas ni sebab tak sama kan, ada orang yang keluar 6 hari, ada yang 7, 8, 9 sehingga maksimum 15 tu lah kalau kita rujuk pada bab haid dan nifas. Tapi kalau sekiranya keluar darah itu yang dinamakan darah haid ini tadi, maka seseorang wanita, seseorang kanak-kanak ataupun seorang anak perempuan itu sudah menjadi mukallaf, setelah menjadi mukallaf. Dan ianya juga disyaratkan mesti telah mencapai 9 tahun takriban, telah mencapai 9 tahun dengan kadar 9 tu bukan tepat tapi anggarannya berapa, kita reduce, kita boleh tolak kurang sikit 16 hari. Maksudnya 8 tahun 11 bulan dan 15 hari dah kena ambil kira dah. Maksudnya kena dah tahu dah ini dah masuk tempoh yang kalau turun haid pada tarikh itu dia sudah dikira mukallaf. Tak semestinya 9 tahun tu tepat 000 9 tak. Kalau 8 tahun 11 bulan 15 hari dan ke atas, ini nak cukup lagi 15 hari lagi nak pergi ke 30 tu, kita anggaran 16 hari sebelum tepat tu sudah dikira tempoh yang melayakkan keluarnya haid itu untuk diambil kira sebagai menjadikan seseorang wanita itu mukallaf. Jadi kita bagi contoh sekadar nak bagi jelaskan lagi, kalaulah keluar darah pada seseorang kanak-kanak perempuan itu pada ketika umurnya baru 8 tahun 8 tahun tepat ataupun 8 tahun sebulan, 8 tahun 2 bulan, ianya tidak dikira sebagai haid. Itu satu, tak kira sebagai haid. Yang keduanya tidak dikira sebagai menjadikan dia mukallaf, tak menjadikan dia baligh, tidak menjadikan dia baligh. Sebab apa? Sebab turunnya haid itu berlaku sebelum 9 tahun takriban, sebelum 9 tahun. Jadi dia akan dianggap sebagai damul fasad, yang dipanggil damul fasad, darah fasad, darah yang darah sakit lah, darah sakit. Jadi dia bukannya darah haid. Jadi kita ulang sebut maklumat ilmu yang kita boleh, mungkinlah ustaz belajar ni kami pun dah balik berpuluh-puluh tahun dah. Apa faedah? Tak, faedah yang pertama kita ingat bila kita mengaji ilmu ni, faedah pertama al-ilmu, pertama ilmu. Sebab apa ilmu? Sebab kita boleh tahu perintah Allah. Sekurang-kurangnya yang kita akan dapat daripada pengajian hukum hakam ni, kita niatkan aku belajar sebab nak faham dan nak tahu hukum Allah. Itu yang pertama. Cukuplah bertambahnya pengetahuan terhadap hukum Allah dalam diri kita itu menjadi satu amal soleh dan kemuliaan bagi diri kita. Yang keduanya, faedahnya tentulah untuk kita sendiri sekiranya kita dulu pernah mengingat atau kita ingat dan kita yakin rupa-rupanya saya ni pernah ada tanda itu pada umur sekian-sekian, tapi saya start semayang umur sekian-sekian. Ini berguna juga untuk kita mengambil pendapat majoriti ulama kita mengatakan solat fardu ni wajib diqada dengan kadar kemampuan kita lah. Jadi berguna pada situ. Begitu juga pada yang wanita yang datang haid pada umur 10 tahun, 11 dan sebagainya. Dia ingat rupa-rupanya dulu permulaan datang haidnya adalah pada tempoh umur yang sekian-sekian, tetapi dia belum lagi melaksanakan perintah-perintah Allah, sedangkan dari segi hukum fiqahnya dia telah dikira sebagai mukallaf. Jadi ini bergunalah untuk kita, itu yang untuk diri kita. Adapun yang ketiga, faedah pengetahuan kita yang melibatkan tanda-tanda baligh ni tentulah yang khusus melibatkan pendidikan anak-anak kita. Jadi ini perlu diberitahu lebih awal. Sebagai seorang ibu dan bapa perlu mengambil berat perkara ni. Cuma kita tengoklah keadaan dan juga suasana untuk kita sebut perkara-perkara ni pada anak-anak kita tadi. Biasanya akan disebut oleh guru-guru di pusat pengajian agama, guru kafar dan sebagainya kan, sebagai membantu ibu bapa ni. Tetapi bagi ibu bapa itu sendiri, khususnya kalau yang anak perempuan, ibulah yang main peranan untuk sebut. Nanti dah sampai umur peringkat ini, orang perempuan akan datang darah ini. Apabila datang darah itu, bermulalah wajib semayang, wajib puasa, kena melaksanakan perintah-perintah Allah.
Bagi anak lelaki pula, tentulah bapaknya sekiranya ada yang akan sebut. Bila anak tu dah mencapai umur 10 tahun dan umur yang kita kata 9 tu, kita dah kena pesan. Nanti sekiranya ada tanda-tanda begini, maka maklumkan supaya kamu boleh faham. Jadi perkara ni yang melibatkan dalam bab tarbiyatul aulad lah. Imam Al-Bajuri rahimahullah sebut, ni cerita bab bulan puasa sekali kan. Imam Bajuri sebut ketika umur anak itu 7 tahun, Rasulullah sebut dalam hadis, Rasulullah sebut suruh muru auladakum bis-solah, yang perintahlah anak kamu untuk solat kepada ketika 7 tahun. Maksudnya telah diajar, telah diseru, telah diajak dan secara berperingkat-peringkat, secara kita didiklah supaya anak tu mula kenal. Imam Bajuri rahimahullah hurai dalam kitab Hasyiah sebut, begitu juga bukan sekadar solat, bapa perlulah juga mendidik dan mengajar segala sunnah-sunnah yang diajarkan dia siwak, diajarkannya menutup aurat dan sebagainya, peringkat ketika dia masih lagi anak itu. Jadi maksudnya bukan sekadar dididik dengan solat, tetapi perlu juga dididik dengan supaya dia faham perintah-perintah lain yang dia bakal hadapi nanti pada ketika sampai umur balignya tadi. Jadi yang saya ingat dulu masa belajar ni, qala Syekhuna Syekh Ahmad Al-Hajin hafizahullah, urus Syekh Ahmad Al-Hajin ketika mengajar tajuk yang melibatkan tanda-tanda baligh ni, tu saya cerita tentang guru beliau tu lah, Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i rahimahullah, sahibut takmilah. Syekh Najib Muti'i ni dia kata, Syekh Ahmad Al-Hajin sebut tentang kisah Syekh Najib Muti'i, bagi bila anak perempuannya tu datang haid kali pertama, Tuan Syekh ucapkan tahniah. Kita kadang benda tu kita rasa, tapi sebagai bapa ni dia sebut, wahai anakku, tahniah kerana hari ni kamu telah menjadi seorang yang dewasa, kamu telah jadi orang yang mula bertanggungjawab untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Allah Ta'ala telah jadikan kamu pada hari ini orang yang dianggap yang sudah layak untuk menerima perintah-perintahnya dan mendapat pahala daripada apa yang kamu buat, dan juga dapat dan dipertanggungjawabkan. Dia guna ucapan yang mendatangkan rasa penghargaan pada anak itu. Itu contohlah yang dibuat oleh sebahagian ilmuwan kita bagi dalam kaedah berhadapan dengan anak-anak untuk isu-isu yang sebegini, untuk isu-isu yang sebegini. Jadi kita ulang sebut, tanda baligh itu ada 3. Sama ada baligh dengan cukup tahun, yang keduanya baligh dengan keluarnya mani, dan yang ketiga baligh dengan datangnya darah haid bagi wanita. Jadi tajuk yang seterusnya, tajuk istinja dengan batu. Yang ni saya minta izin hari kita berhenti awal lah, kita berhenti awal sikit, cukuplah satu-satu tajuk saja untuk sekadar bulan puasa ni. Moga-moga ada kebaikan untuk kita bersama, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan pada tuan-tuan dan puan-puan, dan juga kepada semua yang mengikuti pengajian, kepada semua yang sentiasa memberi sumbangan dan juga memberi sokongan kepada aktiviti pihak Ruwaq Jawi. Moga-moga Allah Ta'ala melipat gandakan ganjaran kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan juga memberikan keberkatan dan memberi kebaikan kepada kita semua dunia dan akhirat. Cukup setakat ni dulu untuk pagi ni. InsyaAllah kita bertemu pada minggu depan. Macam saya maklum, kita akan ada kebarangkalian tukar jadual kita ni. Cuma saya akan maklum, kita akan maklum awal lah, kemungkinannya akan bertukar kepada hari Isnin sebelah petang. Saya akan maklum kemudian kita akan maklumkan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi